السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل ما بقي معنا في الفصل الثاني: من هو المكلف بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Insyaallah pada malam ini kita akan menyempurnakan daripada fasal kedua di dalam membahas siapakah orang-orang yang dibebankan atau dituntut untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Telah terdahulu sebelum ini pembicaraan tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. تقدم كذلك الحث على الجهاد وأقل الدرجات الجهاد بالقلب. Dan juga telah kita bincangkan pada pengajian yang lalu pembahasan tentang anjuran untuk kita berjihad atau kita berjuang atau memerangi. Dan sekurang-kurang jihad itu adalah mengingkari dengan hati kita. قال المؤلف: من المخاطب بذلك؟ قال: فرسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب بهذا الحديث، يعني بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر بالجهاد ولو بالكلمة. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، يعني كناية عن شيء بسيط جدا من الإيمان، حتى مثقال ذرة موجود في قلبك شيء بسيط من الإيمان، أنت مطلوب منك من علامات الإيمان تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر. وكما تقدم لا يشترط الميكروفون، لا يشترط تكون تصعد على المنبر، إذا شاهدت منكر أمامك تنهى عن المنكر، شاهدت معروف تأمر بالمعروف. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah. Siapakah yang diajak bicara oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapakah individu-individu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan tugas amar ma'ruf nahi munkar, ajak orang berbuat baik, melarang orang daripada melakukan perbuatan munkar. Di dalam hadis yang telah disebutkan pada pengajian yang lalu, Nabi SAW memerintahkan kepada setiap orang yang di dalam hatinya memiliki walaupun hanya habbatu khardal, sebesar biji sawi daripada keimanan. Kamu siapapun kamu, setinggi apapun iman kamu atau serendah apapun iman kamu, sekecil apapun iman kamu, walaupun sebesar biji sawi, habbatu khardal ini adalah kinayah, adalah satu perumpamaan. Walaupun sekecil apapun ada iman dalam hati kamu, sebagai petanda kamu ada iman walaupun sekecil apapun, kamu dituntut untuk melakukan perbuatan amar ma'ruf nahi munkar. Dan pada pengajian yang sudah-sudah juga kita telah kabarkan, berdakwah, nak suruh orang buat baik, nak larang orang buat kemungkaran ini tidak disyaratkan kamu mesti naik atas mimbar, mesti pegang mikrofon, mesti ada handphone, rakam, tidak. Asal kamu ada iman sekecil apa pun, kalau kamu melihat ada benda baik belum dilakukan oleh orang, kamu boleh suruh buat benda baik. Ataupun kamu syahada, kamu menyaksikan ada perbuatan mungkar dilakukan oleh seseorang, kamu boleh larang dia walaupun hanya dengan kalimat sahaja. لهذا يقول حفظه الله: كل من في قلبه مثقال حبة من خردل القيام بدوره في الدعوة إلى الله، يقوم بدوره في المجتمع كما سيأتي. لكل شخص مسؤول على حسب الاستطاعة، كما أوضح ذلك الحديث السابق. من العالم مسؤول، مسؤوليته أكثر من غيره. طالب العلم درجة ثانية بعد العالم. درجة ثالث صاحب المنصب هذا القاضي، المفتي، الإمام المسجد، مؤذن المسجد، كذلك المسؤولين السياسيين، عاقل الحارة يسمى صاحب منصب في البلد، وصاحب المنصب والمقام مسؤول، والعامي كذلك مسؤول، ربما كذلك كثير جدا لكثرة اختلاطه بالناس.
العوام يختلط بعضهم ببعض، فمن كان من العوام يعرف هذا منكر ينهى عنه، يعرف هذا معروف يأمر به قدر ما يستطيع. Ya, hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Berkata pengarang kitab ini Al-Habib Muhammad As-Segaf Hafizahullah, setiap orang maka dituntut untuk melaksanakan, menjalankan perannya di dalam berbuat dakwah, berbuat amal ma'ruf nahi munkar. Semua orang ada peran masing-masing, terutama di dalam masyarakat ini. Kata beliau juga, setiap individu akan dimintai pertanggungjawab. Apakah kamu dah buat tugas amal ma'ruf nahi munkar atau belum? Semua orang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga beliau telah sebutkan dalam hadis yang dalam kitab kita telah baca pada pengajian yang lalu, kata Rasulullah SAW, orang alim akan dimintai pertanggungjawab. Hei orang alim, kau dah buat tugas amal ma'ruf nahi munkar belum? Bahkan orang alim ini akan dimintai pertanggungjawab sangat banyak, paling banyak tuntutan, paling banyak dibuat pemeriksaan oleh Allah SWT nanti di hari kiamat. Begitu juga derajat yang kedua, talibul ilm, para penuntut-penuntut ilmu, budak-budak madrasah, orang-orang yang berkecimpung dalam dunia ilmu juga akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah. Kau belajar ilmu, kau dah buat belum amal ma'ruf nahi munkar? Begitu juga kata dalam kitab ini Al-Mansib, Sahibul Mansib, yang punya pangkat, yang punya kedudukan, juga dia akan dimintai pertanggungjawab. Yang punya kedudukan itu siapa? Qadhi, iaitu hakim, ataupun juga mufti, ataupun imam masjid. Imam masjid akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah. Begitu juga bukan imam masjid, tak selesai. Para ahli EJK, muazzin, Bilal, pengurusi masjid, semua akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah SWT. Begitu juga yang memiliki kedudukan di dalam siasat, di dalam politik, para ahli-ahli politik, para pemimpin-pemimpin, ketua-ketua kampung, ketua-ketua daerah dan lain-lain, semuanya akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah SWT. Apakah kamu dah buat kerja amar ma'ruf nahi munkar atau belum? Bahkan di dalam kitab ini bagi tahu, orang awam, al-ami, orang awam, dia bukan ketua kampung, bukan pengurusi JKK, setiausaha pun bukan, ustaz pun bukan, penuntut ilmu pun bukan, pak imam pun bukan. Saya orang awam, rakyat jelata, rakyat marahin pun akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin orang-orang awam ini banyak mereka dituntut kerana mereka paling banyak bercampur baur dengan masyarakat. Orang-orang awam kan mereka sama mereka di pasar, mereka di rumah, mereka selalu melihat perangai-perangai perbuatan-perbuatan mungkar. Apakah mereka dah membuat ma'ruf nahi munkar atau belum? Kalau melihat perbuatan baik, apakah belum dilakukan? Apakah dia dah menyuruh kawan-kawan dia melakukan atau belum? Begitulah selanjutnya. والعامي إذا كان تيقن من بعض الأمور أنها منكر، مخدرات، خمر وغير ذلك، تيقن هذا ينهى عن المنكر. إذا كان غير متيقن لا يعرف هل هذا حلال أو حرام، يجوز أو لا يجوز، يسأل بعض العلماء ما شاهد له وبعد ذلك ينبه. Maka orang-orang awam, hadirin hadirat, bila dia berada di tengah-tengah masyarakat dan dia tengok ada perbuatan mungkar dilakukan, kalau dia yakin perbuatan itu memang betul-betul mungkar, maka dia kenalah larang, kena nasihat, jangan buat benda ni haram ini. Seperti apa dia, perbuatan minum arak, seperti mengambil pil kuda dan lain-lain, tuan-tuan betul tidak? Kalau kita tahu pil kuda haram ke halal? Confirm haram. Semua orang pun tahu, tak payah nak tunggu jadi ustaz baru tahu pil kuda tu haram atau tidak. Betul. Media sosial pun dah tahu dah macam mana orang kena tangkap pil kuda, betul lah. Macam mana sekian-sekian semua dah tahu dah tuan-tuan. Maka kalau kamu melihat satu perbuatan mungkar dan kamu yakin tu adalah benda yang haram, hendaklah kamu larang. Tetapi hadirin hadirat, perangai-perangai perbuatan-perbuatan ini tak semua benda itu haram. Kadang-kadang orang menyangka benda itu haram, kadang-kadang benda itu tak haram. Dia ragu-ragu, ini boleh ke tak boleh? Ini boleh ke tak boleh? Kalau kita melihat satu perbuatan menurut pemikiran kita macam benda haram ni, tapi kamu tak yakin, jangan langsung melarang orang. Jangan langsung kamu nak pergi ambil ceramah, oh ni tak boleh, ni haram. Kamu kena jumpa ulama dahulu, tanya ulama itu, wahai ulama, apa hukum perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat saat ini seperti begini. Nah, kalau diberi oleh ulama jawapannya itu adalah haram, barulah kamu nahi munkar. Tapi kalau kamu sendiri tak yakin benda itu haram, jangan nak duduk mana-mana nak larang orang, tuan-tuan. فمثلا على سبيل المثال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى
ذكر منكرات الأسواق في إحياء علوم الدين، ذكر كثير من المنكرات، منكرات المساجد. مثلا من الأشياء التي هي منكر في المسجد، تجد في بعض الحالات موجود درس، موجود تعليم، أو موجود ذكر لله سبحانه وتعالى، واثنان آخر المسجد يتكلمان بأمور الدنيا، وربما يرفعون أصواتهم، وإذا رفع صوته وشوش على الذين يذكرون الله أو عندهم درس عمل تشويش، صار هذا منكر حرام لا يجوز. المسجد جعل لذكر الله، لقراءة القرآن، لإقامة الدروس، وهذا جعل المسجد للكلام وإن كان مباحا، وإن كان هذا الكلام مباح لكن يؤدي إلى التشويش على المصلين أو يشوش على بعد ذلك على الذين يدرسون أو يتعلمون، لا يجوز. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, ada misal ya kata Tuan Syekh seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ada yang diistilahkan oleh Imam Ghazali sebagai munkaratul aswaq, perkara-perkara yang mungkar yang berlaku di pasar-pasar. Juga Imam Al-Ghazali ada menyebutkan beberapa perkara-perkara yang diistilahkan oleh beliau sebagai munkaratul masajid, perkara-perkara yang mungkar yang berlaku di dalam masjid. Apa contohnya hadirin hadirat? Contohnya di dalam masjid ada majlis ilmu, ada majlis pengajian, khususnya tuan-tuan, khususnya untuk puan-puan, bagi wanita-wanita yang melihat ni dengarkan baik-baik. Munkaratul masajid, perbuatan-perbuatan yang mungkar tapi dilakukan dalam masjid. Apa dia? Dalam masjid ada pengajian ilmu, ataupun dalam masjid ada majlis zikir, majlis orang baca maulid ke apa ke tuan-tuan tiba-tiba ada dua orang kat belakang tu berborak-borak, tak mengumpat, tak, tapi cerita benda-benda yang mubah, benda yang boleh. Contoh cerita tentang politik, cerita tentang peniaga dia, dan bercerita kat belakang tu angkat suara pula. Bila angkat suara, suara dia lagi kuat daripada tok guru yang ajar tu tuan-tuan. Banyak terjadi kan? Betul tak? Kita tengah baca maulid, Imam Rashid baca maulid bagus, yang kat belakang lagi tinggi suara daripada Imam Rashid. Imam Rashid tarik dia lagi tarik, cerita dunia, sehingga menyebabkan apa dia? Tashwish, menyebabkan kekecohan, menyebabkan gangguan bagi orang-orang yang sedang mengaji, sedang menuntut ilmu, sedang berzikir, mengganggu. Maka hal ini hukumnya jatuh haram. Jatuh baik tak payah datang masjid lah kalau kau nak berborak macam tu. Kalau kau nak berborak, baik kau berborak kat rumah atau kat warung kopi. Kenapa? Kerana ini yuaddi, menyebabkan orang-orang di dalam masjid yang sedang berzikir, yang sedang menuntut ilmu terganggu. Bukankah masjid itu bunyal masjid li zikrillah, masjid dibina untuk berzikir. Masjid tujuannya dibina untuk majlis ilmu, majlis dibikin untuk Al-Quran, bukan untuk orang berlepak, berborak-borak cerita politik, cerita berniaga, cerita MLM. Tidak, masjid dicipta untuk itu. Walaupun kamu berbicara yang mubah, yang halal, tapi perbuatan kamu itu menyampaikan kepada, mengganggu orang yang sedang berzikir, mengganggu orang yang sedang menuntut ilmu, maka jatuhlah haram. Soal lil hadirin jami'an. Syekh akan bertanya kepada kita yang hadir pada hari ini, Ma hukum an-nawm fil masjid? apa hukum tidur dalam masjid? Ayo, tidur dalam masjid ni, membongkang dalam masjid, apa hukum dia? Ayo jawab. Apa hukum dia? النوم في المسجد مباح. الصحابة كانوا ينامون في المسجد، ولكن يقولون يكره لك أن تنام في الصف الأول أو تنام في المحراب. بعدين أين تريد الإمام يجلس؟ أين تريد الإمام يقوم يصلي؟ لا تنام في الصف الأول، لا تنام في الصف الثاني. أنت محتاج إلى النوم، مباح أن تنام في المسجد إذا كان لا يخرج من فمك ريق ينجس بعد قطيفة المسجد، لا يخرج شيء من المعدة، أو تضع رداءك وتنام عليه، فيمكن أن تنام في آخر المسجد. قال الفقهاء والعلماء لو دخل شخص ونام في المسجد صار له حق علينا. كيف؟ إذا أنت دخلت بعده يحرم عليك أن ترفع صوتك بالقرآن، حرام، لأن فيه إيذاء للنائم. ما شاء الله. اتركه ينام، هو في بيت الله، يجوز أن ينام في الوقت الذي يشاء بشرط أن يكون في المكان المناسب
حتى لا يأخذ مكان المصلين، ينام في الطرف لا يأخذ مكان المصلي، وبعد ذلك نتركه ينام، لا نرفع صوتنا بالقرآن حتى لا يؤدي إلى التشويش عليه. أما لو جاء النائم وقت الدرس، جاء النائم وقت الصلاة، الناس يصلون، هو دخل ونام في المسجد، بعد هذا يريد من الإمام يطفي الميكروفون له. أنت جيت في وقت الصلاة، صلي مع الناس، بعد الصلاة تريد تنام، تفضل. Jadi hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah, tidur dalam masjid hukumnya adalah mubah, tidak haram dan juga tidak makruh, tuan-tuan. Tidak haram dan tidak makruh. Jadi boleh kita tidur di dalam masjid itu. Kenapa? Karena para sahabat-sahabat Nabi, semua wali, tuan-tuan, wali syekh tu, para sahabat radhiyallahu anhum pun tidur dalam masjid. Jadi apa masalahnya kalau kita tengok orang tidur dalam masjid, kita pandang selek kat orang ni? Tak boleh. Sahabat Nabi pun tidur dalam masjid. Tapi ada syarat-syaratnya kalau nak tidur dalam masjid. Kalau kamu tidur dalam masjid, tidur dekat saf awal, maka makruh. Saf awal solat ni mana saf awal? Itu makruh. Ataupun tidur dekat mihrab, tempat Pak Imam. Biasa tempat Pak Imam kan paling tebal dia punya sejadah tu. Empuk ni kan. Wah, mentang-mentang empuk dia pergi tidur kat situ. Ni tak boleh lah, tuan-tuan. Betul tak? Kalau nak tidur tu tidur kat belakang. Tidur di tempat bukan laluan orang nak keluar masuk masjid, bukan tempat orang nak solat kat belakang tu, maka dibenarkan. Kalau tak, maka hukumnya makruh. Tak ada masalah nak tidur, kerana kamu masuk masjid mungkin kamu muhtaj, kamu memerlukan untuk tidur, maka dibenarkan untuk tidur di dalam masjid. Itu syarat yang pertama. Jangan dekat saf awal, dekat mihrab, jangan tempat lalu lalang, jangan. Dan yang kedua syaratnya, ketika kamu nak tidur tu mesti bawa tidur, apa namanya, rida ni, bentangkan. Kenapa nak kena bentangkan? Supaya ketika kamu tidur tak keluar air basi, air liur basi. Kalau air liur basi bau dia sedap, lain lah juga. Ini dah busuk, lepas tu najis hukumnya, tuan-tuan. Betul lah. Walaupun makan petai, bawa makan durian, lepas tu tidur dalam masjid tak bawa alas ni, akhirnya keluar air liur, dah menajiskan masjid. Itu bukan makruh lagi, dah boleh haram, tuan-tuan. Betul lah, tuan-tuan. Jadi alas sebenarnya apa nama tu, kita tidur tu supaya kalau jatuh pun jatuhlah kat tuan-tuan punya baju tu. Jadi apa dia, itu isyarat antara yang disebutkan oleh Tuan Syekh kita tadi. Dan hadirin hadirat, para ulama-ulama fiqh ada membahas tentang persoalan orang yang tidur di dalam masjid, dia ada hak untuk tidur dalam masjid kerana sahabat pun tidur dalam masjid. Lantas kita yang mengaji dalam Al-Quran ini, bolehkah kita angkat suara tinggi-tinggi? Kata ulama fiqh, kalau yang datang dalam masjid tu tidur kat masjid kat ujung, kamu datang kemudian, dia tidur lebih dahulu, maka kamu tak boleh ngaji Quran dengan suara yang tinggi sehingga mengganggu tidur dia. Dia ada hak untuk tidur. Dia datang lebih dulu daripada kamu, dia datang masjid lebih awal. Kamu masuk masjid, ada orang tidur mentang-mentang apa orang tidur, kamu pun pergi buka Quran, baca suara tinggi-tinggi. Ini tidak boleh, kerana kamu telah mengganggu orang yang sedang tidur, hadirin hadirat. Tapi begitu juga yang lain-lain. Kalau masalah yang kedua, orang sedang majlis ilmu, orang sedang solat, orang sedang berzikir, dia datang lambat, tiba-tiba dia nak tidur. Bila nak tidur dia kata, jangan bising-bising, aku nak tidur. Tak dengar ke Syekh Tuah ceramah apa. Tiap bawa orang Syekh Tuah lagi, tuan-tuan. Pak Imam, itu speaker kecilkan sikit, saya nak tidur. Ini tak boleh, tuan-tuan, ini tak boleh. Kamu yang salah, kerana kamu datang nak tidur waktu orang solat, waktu orang sedang berzikir. Kamu yang tak ada hak untuk berzikir, masjid untuk solat. Tapi kalau bukan waktu solat, bukan waktu majlis ilmu, tiba-tiba dia datang dalam masjid pun senyap, dia pun tidur, kita datang kemudian kita nak ngaji Quran suara tinggi-tinggi, itu tak boleh, tuan-tuan. Kita kena raikan orang tersebut. يقولون بعض الناس ينهى عن المنكر بمنكر أكبر منه. مثال ذلك يقول لو كما ذكرنا شاهدنا اثنان يتكلمان في المسجد في وقت الصلاة، يتكلمان في المسجد في وقت الدرس، كيف ننهى عن هذا المنكر؟ تذهب إليهم تخبرهم عفوا منكم، أنتم الآن تتكلمون، الأصوات تصل إلى مكان الدرس، هل يمكن تخفضون الصوت أو تخرجون إلى خارج المسجد؟ أما بعض الناس لا، إذا شاهد اثنان يتكلمان، أنت لا تتكلم، شوف إذا أنت تكلمت، أنت عملت منكر مثله، تريد تزيل المنكر بمنكر أكبر منه، المفروض تذهب وتزيله بهدوء حتى لا تفعل نفس الخطأ.
Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah. Karena itulah Imam Al-Ghazali rahimahullah dan ulama-ulama lain bagi tahu, kalau kamu nak beramar ma'ruf, nak nahi mungkar, kamu kena menuntut ilmu dahulu. Kamu kena menuntut ilmu dahulu supaya kamu tidak melakukan benda-benda yang salah. Kerana sebagian orang dia nak amar ma'ruf nahi mungkar. Dia nak larang orang buat benda-benda yang tak elok. Tapi gara-gara tak ada ilmu, gara-gara tak belajar, akhirnya tujuannya baik, nak nahi mungkar, tiba-tiba dia buat benda mungkar yang lagi besar, tuan-tuan. Dia sendiri yang buat benda yang lagi besar, mungkar tersebut. Sebagai contoh, kata Tuan Syekh, seperti kita dah dengar tadi di dalam majlis ilmu, tiba-tiba kat belakang tu ada dua orang cakap berborak-borak, suaranya tinggi sampai terganggu orang yang menuntut ilmu. Maka hadirin hadirat yang betulnya, bila kita jumpa fenomena itu, apa perlu kita buat? Pergi pelan-pelan ke orang tu. Pakcik, bang, tak mak bang, ni dalam majlis ilmu bang, cakap elok-elok. Abang cakap tu suaranya sampai ke depan tu, orang terganggu. Jadi abang kalau boleh pelankan suara, ataupun kalau tak nak pelankan suara, abang boleh berbual kat luar, cakap elok-elok. Ini yang sebetulnya seperti itu. Tapi jangan pula kita nanti bila kita tengah-tengah majlis ada orang berborak kat belakang, tiba-tiba kat belakang, siap lah, bising lah. Kita pula pergi teriakkan, tuan-tuan, tanpa dengan adab yang betul. Akhirnya apa dia? Kita punya teriak lagi dahsyat daripada orang berborak. Satu majlis dah terganggu. Kenapa? Kerana kita nak bising, marahkan orang kat sebelah tu. Jadi perlu kita landaskan dengan ilmu, insya-Allah. Kamu melakukan hal tersebut, kamu bercakap malah itu lebih besar, ataupun kamu melakukan perkara yang sama seperti yang dilakukan oleh orang yang berborak itu. وأذكر ذات مرة الحبيب بكر المشهور رحمه الله زار مدارس الحكومة زيارة إلى المدرسة ويلقي محاضرة نصائح للطلاب، فكان اثنان من الطلاب في الوسط أكثر من الكلام جدا، حتى تشويش على الحاضرين، مع أن صوتهم لا يسمع، لكن بسبب كثرة كلامهم موجود تشويش. فأوقف المحاضرة وقال: أنتم كملتم أم لا؟ فإذا انتهيتم نحن نتكلم، لن نعطيكم فرصة تتكلمون. واستحوا بعد ذلك، لأنه مباشرة عتاب بلطف، ما في شدة، نستمع لكم حتى تنتهوا من الحوار الذي معكم، إذا انتهيتم نحن نتكلم. وبعد ذلك توقفوا عن الكلام، لأن هذا يعتبر استهزاء بالدعوة إلى الله. ليه؟ ربما هم يتكلمون شيئا مباح، لكن يلزم منه الاستهزاء بالدعوة إلى الله والاستهزاء بالعالم وهو يقدم لهم النصيحة. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, kata Tuan Syekh, saya teringat dulu dekat negeri Yaman, Al-Habib Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Mashhur rahimahullah. Beliau satu hari beliau menziarahi sekolah kerajaan, sekolah umum lah, sekolah budak-budak, sekolah menengah ke apa. Maka bila beliau ziarah ke sekolah menengah tersebut, cikgu-cikgu pun mintalah Habib Bakar untuk memberikan nasihat, tausiah, ceramah kepada para penuntut-penuntut ilmu. Maka bermulalah majlis ceramah. Tengah-tengah Habib Bakar berceramah, ada beberapa pelajar yang duduk tengah-tengah ni. Duduk tengah-tengah tu berborak-borak. Dia juga berceramah juga sama dia. Dia berborak-borak. Maka walaupun suara dia tak tinggi, tapi banyak sangat, lama sangat bercakap sampai terganggu. Habib Bakarnya terganggu, konsentrasi lari, jemaah pun terganggu. Akhirnya apa? Habib Bakar berhenti ceramah. Maka Habib Bakar cakap dengan dua orang, kamu dua orang ni borak dah selesai borak dah? Kalau belum selesai, selesaikan. Kita orang dengar, kita orang tunggu nanti kalau dah selesai, bagi can kami pula bercakap. Jadi itu Habib Bakar dengan penuh kelembutan. Akhirnya apa dia? Dah kena macam malu lah, tuan-tuan. Bila malu lah, berhenti, baru kita terus balik ceramah ni, insya-Allah. Ya, hadirin hadirat, ini tak boleh. Kenapa? Kerana bila kita berborak-borak dalam majlis ilmu, hadirin-hadirat, walaupun yang kita bicarakan itu bukan bicara benda yang haram, benda yang mubah, tapi itu dianggap sebagai menghina kepada ilmu, menghina kepada orang alim, penghinaan kepada majlis dakwah. Walaupun bicara kamu itu bicara benda biasa, tapi kalau tengah majlis ilmu kamu bercakap berborak, itu melazimkan kamu telah melakukan penghinaan, mengejek agama tu. Jangan, dosa bukan main-main ni, dosa ni, tuan-tuan. Kerana itu majlis ilmu duk senyap, dengarkan, jangan kita pula buat majlis sendiri. Kerana bila kita buat majlis sendiri berborak-borak, kita dah menghina kepada dakwah itu sendiri. ثم قال صاحب الكتاب: ونذكر هنا مسؤولية كل شخص.
كما قلنا العالم، الطالب، صاحب المنصب، العامي، سيتكلم عن كل واحد بالتفصيل. Dan insyaAllah kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh sahibul kitab Al-Habib Muhammad di dalam menyebutkan tanggungjawab masing-masing daripada orang alim, tanggungjawab daripada penuntut ilmu, daripada orang awam dan lain-lain di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Kita sambung bacaan kitab. أولا العالم وهو مسؤول عن تبليغ علمه وإيصاله إلى عامة الناس والجهال وطلاب العلم ومن سأله عن ذلك، يبلغ علمه بلسان حاله، يعني يطبق العلم. لسان الحال أفصح من لسان المقال، أو مقاله بالكلام، يتكلم يشرح العلم الذي درسه. من درس الفقه يبلغ الفقه، من درس التوحيد يعلم التوحيد، من درس التفسير يعلم التفسير، وهكذا كل عالم يعلم العلم الذي يتقنه. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, yang pertama muka surat apa tu? Muka surat 15 tuan, peranan para ulama. Jadi para ulama bertanggungjawab untuk menyampaikan ilmunya kepada masyarakat awam. Orang-orang yang tidak berpengaruh, dia juga menyampaikan ilmunya kepada orang awam, juga menyampaikan ilmunya kepada orang-orang yang tidak berpengetahuan, juga kepada penuntut ilmu. Mereka juga bertanggungjawab untuk memberi penjelasan kepada orang yang memerlukan keterangan melalui keadaan atau lisan mereka. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, tugas orang alim kerana dia berilmu di dalam amar ma'ruf nahi munkar, dia wajib menyampaikan ilmunya dan mengajarkan ilmu itu kepada seluruh orang awam dan kepada orang-orang jahil. Macam manakah cara orang alim mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu kepada orang-orang awam? Pertama dengan lisan hal, bahasa keadaannya, iaitu apa dia? Orang alim kena amalkan ilmu dia, praktikkan ilmu dia dengan sikap dia yang mengamalkan ilmu dia secara tidak langsung. Hal dia, pribadi dia berbicara, mengajarkan kepada orang lain. Itu lisanul hal, hadirin hadirat. Dikatakan oleh syekh kita tadi, lisan hal ni lebih fasih daripada lisan mulut. Kita bercakap dengan orang tapi tuntunan kita berbeza, maka tak jadi. Tapi kalau sebelum kita berbicara, tuntunan pribadi kita itu lebih difahami oleh orang lain, mudah untuk diikuti tuan-tuan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dengan lisan maqal. Hendaklah dia mengajarkan ilmunya dengan lisannya. Maknanya apa? Kalau kamu menuntut ilmu fiqah dan kamu alim dalam ilmu fiqah, ajarkan, sebarkan ilmu fiqah yang kamu pelajari. Kalau kamu belajar ilmu tauhid, pakar dari ilmu tauhid, jangan pandai seorang-seorang aja. Ajarkan masyarakat ilmu tauhid yang kamu pandai itu. Begitu juga ilmu tafsir dan lain-lain. Setiap orang alim akan ilmu yang ia mantapkan, yang dia itqankan, maka dia perlu ajarkan ilmu tersebut. Ini peran orang alim di dalam amar ma'ruf nahi munkar. والعالم عليه أن يستقيم، يفعل ما يستطيع، يفعل الواجبات، يترك المحرمات، يتقرب إلى الله بالنوافل، يتقرب بقراءة القرآن، يتقرب بذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا هو اشتغل بهذه الأعمال، الله سبحانه وتعالى يجعل بعد ذلك مجرد أن تجلس معه أو تسافر معه أو تأكل معه أو تشرب معه تتأثر بدون أن يدعو إلى الله، بدون أن يتكلم، لأن الأشياء التي واظب عليها كست جسمه كله نورانية، وهذه النورانية تنتقل لكل من جالسه. Hadirin hadirat, orang alim kan itu orang yang berilmu, hendaklah dia berterusan, dia istiqamah, berusaha semampu mungkin untuk mengamalkan ilmu-ilmu dia. Segala benda-benda yang wajib yang ia tahu, dia wajib lakukan. Benda-benda yang haram yang dia tahu, dia wajib tinggalkan. Dan benda-benda sunnah, nawafil yang dia tahu, cuba semampu mungkin istiqamah. Istiqamah terus kerjakan amalan-amalan sunnah. Orang alim, orang yang berilmu mesti istiqamah membaca Al-Quran, mesti istiqamah di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apabila seorang ulama, seorang alim istiqamah di atas agamanya, dia sibukkan dirinya dengan istiqamahnya itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan daripada istiqamahnya itu sebuah hidayah yang luar biasa. Kamu kalau duduk dengan orang alim yang istiqamah, yang pegang agamanya betul, amalkan agamanya, walaupun kamu hanya duduk saja bersama orang alim tak mengajar lagi, tak berceramah lagi,
Ataupun orang alim tersebut kamu bermusafir dengannya sahaja, dia tak berceramah, kamu hanya makan saja dengan orang alim tersebut atau minum saja dengan orang tersebut, walaupun kamu belum berceramah, nescaya yang bersama dengan kamu wahai orang alim itu akan terkesan, akan memperoleh dia punya fungsi atau memperoleh kesan daripada jiwa kamu. Kenapa? Kerana bila seseorang yang berilmu dan dia muadzabah, dia berkekalan, dia istiqamah mengerjakan ilmu yang dia tahu itu, Allah Subhanahu wa taala akan pakaikan si alim tersebut dengan cahaya-cahaya ilahi Rabbi. Orang alim berilmu istiqamah, maka dipakaikan pakaian cahaya, sehingga dengan cahaya itu akan berpindah keberkatannya kepada orang-orang yang bersama dengan dia walaupun dia belum berceramah atau mengajar. قال سيدنا الوالد الحبيب حسين الهدار حفظه الله وطال في عمره آمين. آمين. قال زار رباط البيضاء أحد الصالحين والعلماء من آل الحبشي من حضرموت. قال هو ليس عالم كبير، يعني متوسط في العلم، درس الكتب المتوسطة ولا يدرس كثيرا جدا وقليل الكلام، ولكن كان قال هذا العالم وقته كله أو أكثره مشغول بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بمجرد أن تجلس معه قليلا تشعر بسكينة غريبة. كل من جالسه، ليس شرطا يكون المجالس من الصالحين، بمجرد أن يجالسه العوام يجالسه الناس يقولون هذا الرجل شخص غريب جدا. كيف؟ مجرد أن نجلس معه نجد سكينة، نجد طمانينة، يجد الانشراح. قال انقطعت الأمطار في البيضاء وأصبح الناس في تعب شديد، فصاروا ماذا يفعلون؟ قال لهم نصلي استسقاء. قال صلينا عدة مرات ما في مطر، مجرد أن صلى معهم جاءت الأمطار، خلاص النورانية التي معه صعدت إلى السماء، أثرت على الحاضرين، واظب على عمل معين. فصرنا في هذا الزمان إشكالية الدعاء إلى الله وإشكالية العلماء، كلنا من أصحاب الإشكاليات أو المشكلة ما يوجد عندنا عمل صالح نواظب عليه حتى نكون دعاء إلى الله بلسان الحال مقصرين، وينتقل آثر التقصير الموجود عندنا إلى الآخرين. Hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, Al-Habib Al-Walid Al-Habib Husain bin Muhammad bin Abdul Haddar hafizahullah, semoga Allah pelihara beliau, guru kepada guru kita Syekh Taha. Jadi Habib Husain Al-Haddar hafizahullah, beliau pernah bercerita dulu dekat pondok beliau Rubat Baydha, dekat negara Yaman, daerah Baydha tuan-tuan. Satu orang Habib yang daripada Hadramaut berkeluarga Al-Habsyi, satu orang keluarga Al-Habsyi daripada Hadramaut. Ini Habib nak kata alim sangat, tidaklah alim-alim sangat, bukan alim kabir, bukan orang alim besar, mutawasit lah, tengah-tengah lah tuan-tuan. Dan Habib ini juga belajar pun tak adalah setinggi betul-betul alim betul-betul punya. Belajar kitab-kitab fiqh pertengahan, kitab-kitab mutawasit, kitab-kitab pertengahan tuan-tuan. Dan ini Habib juga tak banyak sangat mengajar, bukan sibuk sana sibuk sini, aktif mengajar pagi petang siang malam dakwah, tidak macam tu. Adalah mengajar tapi qalilul kalam, bicaranya hanya sedikit. Hadirin hadirat, walaupun begitu ilmu tak setinggi mana. Cuma ini Habib unik dia apa tuan-tuan? Dia ni muadzabah, dia istiqamah. Mulutnya tak lekang daripada baca selawat kepada Rasulullah SAW. Selawat. Kalau berborak dengan orang mentijak, saya borak sama selawat, terus selawat. Sehingga berkat dia istiqamah dengan amalan yang dia buat ini, selawat ini, semua orang yang duduk dengan dia, duduk bersama dengan dia, mesti tanpa disedari rasa tenang, damai, sakinah, tumakninah. Semua orang merasa, orang awam tak payah nak tunggu kamu orang soleh ke, kamu kasyaf ke apa ke, kamu duduk dengan dia, oh aku rasa ada rasa karun ni, tak payah. Orang awam macam mana pun duduk dengan dia, tiba-tiba ada rasa, oh aku rasa damai, kenapa ni, tiba-tiba rupa-rupanya kerana duduk dengan ini Habib. Padahal bukan orang alim besar tuan-tuan. Barakah beliau ini istiqamah baca selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi bila beliau sampai dekat negeri Baydha ni tuan-tuan, kebetulan Baydha waktu itu kemarau panjang, tak kunjung-kunjung hujan turun, tak turun-turun hujan, kemarau. Akhirnya orang-orang minta ke Habib, ni nak buat macam mana Bib, kita kemarau kat Baydha ni Bib, dah turun ni Bib. Kata Habib ni, solatlah sembahyang istisqa. Takkan korang tak tahu, itu pun takkan tak tahu pun.
Sembayanglah sembahyang istisqa aja, orang ramai satu kampung keluar sembahyang istisqa. Kami dah buat bib, dah berkali-kali buat, tetap aja hujan tak turun. Okeylah kata Habib, kalau macam tu kata Habib, jom kita solat sekali lagi, jom. Maka solatlah mereka sekali lagi bersama dengan Habib Al-Haji tadi. Selesai solat turun hujan, tuan-tuan. Kenapa dia? Gara-gara solat bersama isteri Habib. Sebelum Habib tu tak ada, berkali-kali solat tak turun hujan. Kenapa? Karena berkat ini Habib istiqamah kepada Rasulullah SAW, sehingga nurani beliau, cahaya beliau, ketakwaan istiqamah beliau itu naik ke langit, mengetuk pintu langit, Allah perkenankan turun hujan. Ini berkat apabila ada ilmu, walaupun tak banyak, tapi kita istiqamah dengan ilmu yang kita ada. Tapi problem kita pada hari ini, krisis kita pada hari ini, para orang-orang awamnya jangan cakap, sampai para ustaznya pun, para pendakwahnya pun tidak ada yang mau istiqamah dengan ilmunya, hadirin hadirat. Sehingga akhirnya apa dia, hadirin hadirat, mereka tidak beramal dengan ilmu mereka, sehingga kegelapan yang ada dalam diri para pendakwah itu juga menular kepada orang-orang awam. Walaupun dia ceramah berapi-api, ceramahnya hebat macam mana pun, tapi nuraninya tu, hatinya tu gelap, dia tak beramal dengan ilmunya, kegelapan itu pun berpindah kepada orang-orang awam, hadirin hadirat. Ini yang jadi problem kita pada hari ini. وكان الحبيب سالم الشاطبي رحمه الله تعالى ونفعنا به يقول عملان إذا واظب الإنسان عليهما أو على أحدهما، سواء كان عالم طالب علم من العوام، إذا واظب عليهما أو على واحد منهما تشرق عليه الأنوار بسرعة، لكن يواظب على ذلك. العمل الأول قيام الليل، وهذا صعب على الناس، يحتاج تنام مبكر. العمل الثاني الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من أكثر من ذلك بعد ذلك، وخاصة العلماء، قال إذا أكثر منه تشرق عليه الأنوار، وبعد ذلك يكون لدعوته قبول. ولهذا سئل الحبيب علي حبشي رحمه الله تعالى، يقول يا حبيب علي، نحن نشاهد كثير من العلماء، كثير من الدعاة يقومون يتكلمون وينصحون، التأثير قليل جدا، وبمجرد أنت ما تقوم تتكلم العوام يبكي والناس يتأثرون. كيف هذا؟ قال أنا عندما أتكلم النبي موجود معي، وهم يتكلمون ما أحد موجود معهم. قال كيف النبي موجود معك؟ قال من كثرة ما أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر منه، عند الطمأنينة الموجودة عندي تنتقل إليهم. كثرة الصلاة على النبي يكثر بكثرة جدا، ليس 100 ولا 200 ولا 300، يعني ألوف. بسبب هذه الكثرة أنوارها تنتقل للسامعين، للعوام، يتأثرون بالكلام ويبكون. فالتأثير ليس بالعبارات، التأثير بالنور الذي يخرج مع العبارات التي يتكلم بها الداعي إلى الله. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, Al-Habib Al-Imam Al-Arif Billah Sultanul Ulama wa Sultanul Alim, Habib Salim bin Abdullah Syatiri rahimahullah. Moga Allah merahmati Habib Salim dan Allah memberikan kemanfaatan barakah beliau kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Kata Habib Salim Syatiri, dua amalan ini hadirin hadirat, siapa saja yang muwadzabah, yang istiqamah, tak putus-putus amalkan dua amalan ini, atau tak mampu dua-dua, salah satu kamu istiqamah, dapat dua-dua lagi bagus. Tapi kalau kamu tak dapat dua-dua, salah satu daripada dua amalan ini kamu istiqamah. Siapa kamu itu? Kamu ulama ke? Kamu penuntut ilmu ke? Kamu orang awam sekalipun, kalau istiqamah atas dua amalan ini atau salah satu daripada dua amalan ini, pasti cahaya ketakwaan kepada Allah akan bersinar terang daripada diri kamu. Cepat cahayanya bersinar, tuan-tuan. Cepat sangatlah bersinar cahaya. Apa dia itu? Yang pertama, qiyamul lail, bangun tahajud, tuan-tuan. Ini susah kata Tuan Syekh. Syekh bagi kita tahu apa? Susah. Tak semua orang mudah nak bangun tahajud. Apalagi yang suka bangun lambat, apalagi yang suka begadang tengah-tengah malam, dah pukul 1 baru nak tidur. Macam mana nak bangun sembahyang tahajud? Sembahyang subuh pun dah syukur, alhamdulillah lah tu, tuan-tuan. Itu yang pertama, qiyamul lail. Dan yang kedua adalah memperbanyak baca selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi hadirin hadirat, dapat amal dua-dua dia bagus. Kalau tak dapat dua-dua, paling tak satu mesti ada di antara kita.
Kalau kita istiqamah dengannya, cepat bersinar cahaya yang daripada Allah SWT dalam diri kita. Terutama para ulama, terutama para pendakwah. Para pendakwah kalau kaki tahajud dan kaki selawat, atau kalau tak kaki selawat, kaki tahajud, atau tak kaki tahajud, kaki selawat. Ini kalau mereka istiqamah memperbanyak baca selawat atau tahajud, maka akan memberikan kesan yang dahsyat kepada orang-orang yang hadir mendengar pengajian ilmu dia atau ceramah dia. Al-Habibul Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi rahimahullah, yang mengarang Maulid Simtud Durrah. Jadi Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau ni hadirin hadirat, setiap kali beliau berceramah, ribuan orang akan nangis, ribuan orang akan terkesan. Memang macam hati tu macam bergosok-gosok lah, macam kita betul-betul bersih, betul-betul takut sama Allah, rindu kepada Nabi Muhammad, rindu kepada syurga Allah setiap kali beliau berceramah. Maka orang-orang pun datang pada Habib Ali, wahai Habib Ali, kenapa ya Habib Ali, ya, kami dah banyak dengan ceramah tuk-bu yang hebat-hebat, yang alim-alim, tapi kenapa tak sama macam Habib? Habib kalau ceramah baru sekejap aja orang, kadang-kadang Habib naik, orang langsung nangis, langsung teringat Nabi Muhammad SAW, tak takut akan dosa, menyesal akan dosa. Tapi orang lain ceramah dengan bahasa yang indah, dengan hebat, dengan dalil sekian, dengan gaya dia hebat semua. Kami tak rasa apa-apa pun. Kenapa tu? Kata Habib Ali Al-Habsyi rahimahullah, tahu sebabnya apa? Sebab saya setiap kali mengajar atau ceramah, Nabi SAW hadir. Nabi SAW ada bersama. Karena itu apa dia, orang-orang merasakan situasi, merasakan aura yang luar biasa. Mereka ceramah, Nabi tak hadir. Macam mana? Hebat betul Habib. Macam mana orang lain ceramah, Nabi tak hadir? Kenapa Habib hebat betul Habib ceramah, Nabi hadir? Memanglah Nabi hadir. Ana ni kaki selawat, saya ni memperbanyak baca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru banyak, bukan 100, bukan 200, bukan 500. Kita baru baca 300 hari ni dah bangga, hebat betul saya dah banyak baca. Puluh ribu baca selawat, tuan-tuan, baru nama banyak. Beribu-ribu baca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, orang yang banyak baca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doanya mujab, doanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seorang ulama, kalau dia seorang pendakwah, maka kalau dia ahli selawat ataupun dia ahli tahajud ataupun ahli kedua-duanya, kesan bicaranya itu akan dirasai oleh semua orang, akan mudah mengetuk hati, bukan hanya mengetuk telinga orang, tapi mengetuk kalbu orang tersebut, berkat daripada baginda Rasulullah SAW. Kenapa hadirin yang memberikan kesan kepada para pendengar bukan manisnya tutur kata, bukan indahnya susunan ayat-ayat perbicaraan, fasihnya. Walaupun kadang-kadang bercakap bahasa kampung, bahasanya macam orang tak sekolah, atau sekolah tapi SPM bahasa Malaysia tak lulus, tapi kalau dia ahli selawat atau ahli tahajud, dia akan memberikan kesan kepada audiens hadirin hadirat. هذا الكمال يسمونه الكمال للعالم وللداعي إلى الله سبحانه وتعالى أنه يكثر من الأعمال الصالحة حتى يجعل الله لدعوته قبول، لأن هذه طريقة السلف الصالح هكذا، مكثرين من التهجد، مكثرين من قراءة القرآن، مكثرين من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت لدعوتهم قبول. وليس المعنى أن الإنسان يترك الدعوة إلى الله، لماذا؟ أنا ما عندي عمل، لا، هذا تقصير آخر. ولكن إذا أردت أن تكون دعوتك لها قبول، تفعل ما فعله الصالحون. ولكن إذا كنت مثلا حصل التقصير في الأعمال الصالحة، لا تقصر في الدعوة، فالدعوة إلى الله طريق لجعلك تستقيم على الأعمال الصالحة. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, karena itu hal ini dipanggil kamal, penyempurna, kesempurnaan bagi para ulama, bagi para pendakwah. Jadi hadirin hadirat, bila mereka dah ada berilmu dan mereka dah berdakwah, mengajar, berceramah dan lain-lain, untuk menyempurnakan perbuatan mulia itu, mereka perlu memperbanyakkan daripada amalan-amalan soleh. Kena banyak tahajud, kena banyak baca Quran. Tok Guru dia banyak cakap aja, penceramah dia banyak cakap aja, tapi selawat tak pernah baca, malas nak baca selawat, berarti kurang sempurna. Ini penyempurnaan bagi diri kamu adalah memperbanyak daripada amalan-amalan senang. Kenapa? Kerana inilah dia hadirin hadirat cara para salaf kita, cara para leluhur-leluhur kita, ulama-ulama terdahulu. Kerana itu di dalam dakwah mereka terdapat qabul, penerimaan yang besar daripada masyarakat hadirin hadirat.
yang bahagia rahimakumullah. Kalau kamu ingin dakwah kamu diterima, hendaklah kamu memperbanyak baca selawat, Quran dan amalan-amalan sunnah yang lain. Dah, bukanlah berarti tuan-tuan, kalau kita ni sebagai ustaz, sebagai penceramah, sebagai pendakwah, akhirnya kita bila dah dengar keterangan ni, oh kalau macam tu aku tak nak dakwah lah. Kenapa tak nak dakwah? Kerana saya bukan ahli selawat, saya baca Quran ni malas. Setahun sekali khatam belum tentu. Kamu kenapa tak nak ceramah lagi? Saya tak pernah tahajud. Tahajud pun jarang-jarang aja. Bulan Ramadan dia tahajud. Kalau tak Ramadan saya dah tahajud. Apa tu? Kerana itu kamu tak dakwah. Kerana itu saya tak nak dakwah. Ini tak boleh. Bukan itu maksudnya tuan-tuan. Bukan seperti itu maksudnya. Kamu memang betul telah mengurangi kehebatan diri kamu. Tak banyak baca selawat. Tak banyak baca Quran. Tak banyak tahajud. Tapi dengan cara kamu tinggalkan dakwah kamu itu lagi, menambahkan lagi pengurangan dalam diri kamu. Dah kurang baca selawat, kurang ngaji, kurang tahajud, lepas tu kurang dakwah lagi, tak tambah kurang tu tuan-tuan. Jadi macam mana perlu buat? Teruskan dakwah kamu, teruskan mengajar, teruskan ceramah, walaupun kamu kurang selawat, kurang ngaji, kurang itu, kurang tahajud dan lain-lain. InsyaAllah kalau kamu berterusan berdakwah, dakwah itu insyaAllah akan menghantar kamu untuk kamu sendiri memperbanyak berbuat amalan-amalan baik insyaAllah. أولا الحاضرون والحاضرات جميعا، هل كل واحد منا مستعد أنه يجعل ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 100 صباح 100 مساء؟ عاد نريد ألوف، لا، 100 صباح 100 مساء. موجود استعداد؟ Jadi Tuan Syekh nak tanya kepada yang hadir pada malam ini, apakah semua yang hadir dalam majlis pada malam ini sanggup bersiap-siap jadikan setiap hari ada wirid dia? Pagi 100 selawat, petang atau malam 100 selawat. Kami tak minta tuan-tuan baca ribu-ribu, tak, 100 saja. Tuan Syekh tanya, sanggup tak? Siapa sanggup? Pagi 100, malam 100 setiap hari. مستعد. Sanggup tak? Tanya, siap? Ya. هل تعرف فائدتها؟ Apakah kamu tahu faedahnya apa? ليس فائدتها لك، فائدتها للناس، للمجتمع. Faedahnya bukan hanya untuk diri kamu, tapi faedah untuk masyarakat di sekitar kamu kalau kamu istiqamah baca selawat itu. يقول العلماء رضي الله تعالى عنهم في آخر الزمان يكثر الحرام، المال الحرام يكثر، فعل الحرام يكثر، الشبهات تكثر. هذا الحرام والشبهات لا ينطفئ إلا بأنوار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما وجدت بكثرة في المجتمعات تزيل آثار الحرام، تزيل آثار الشبهة، فيأتي النصر للمسلمين وتأتي الطمأنينة للمسلمين. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, kata para ulama di akhir-akhir zaman seumpama kita ini banyak benda-benda haram. Yang haram itu banyak sangat. Makanan haram, perbuatan haram, rezeki haram, anak haram pun banyak tuan-tuan. Zaman sekarang tu lah. Akhir zaman ini punya fenomena dia tuan-tuan. Benda-benda syubhat juga sangat banyak. Dan dikatakan oleh para ulama, api-api keharaman ini, perkara-perkara keharaman ini tidak akan pernah terpadam. Tidak akan pernah terpadam api bahana daripada benda-benda haram ini, melainkan hanya boleh terpadam dengan cahaya selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada satu kampung atau di satu negeri, yang di negeri itu tadinya menyala-nyala berkobar-kobar api-api keharaman, banyak benda-benda haram terjadi, tiba-tiba negeri itu memperbanyak baca selawat, ada orang di kampung itu banyak baca selawat, insya-Allah akan terpadam, akan hilang sedikit demi sedikit keharaman-keharaman tersebut. Dan insya-Allah hadirin hadirat, kesan-kesan haram itu akan mulai hilang daripada masyarakat berkat cahaya selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan datanglah pertolongan daripada Allah untuk mereka. أما نفعها لك أنت بيقين، أنت تنتفع بها، لكن هذا نفع لغيرك. إذا فعلت نفع للمجتمع، وإذا كثرت في المجتمعات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكثرت مجالس الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، يدفع الله الشر عن البلاد. لأن كما تعلمون الآن كان سيدنا واحد سالم يقول الكفار عندهم اجتماعات ينفقون عليها ملايين الدولارات، مليارات ينفقون كيف يضرون بالإسلام والمسلمين. واجتماعات دولية واجتماعات سرية واجتماعات يريدون الإضرار بالمسلمين في كل العالم، كفار يجتمعون.
وعندهم أموال ينفقونها ومدارس يفتحونها، كيف يعملون في كل سنة أشياء تفسد الشباب، تفسد المجتمع؟ كيف نستطيع أن نحاربهم؟ ما نستطيع. القوة كلها بيدهم الظاهرة، والاجتماعات والأموال بيدهم، لا تستطيع تحاربهم إلا بالعمل الصالح. وأقوى سلاح مع المسلمين بعد فعل الواجبات وترك المحرمات أن ننشر في المجتمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لو كل مسلم يصلي 100 صباح 100 مساء، كل ترتيب الكفار ينطفئ بأنوار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وكيد الله أكبر من كيدهم. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, kalau kita istiqamah baca selawat kepada Nabi pagi 100, malam 100, manfaat untuk diri kamu itu dah jelas dah tuan-tuan. Pasti tuan-tuan akan dapat manfaatnya di dunia dan di akhirat. Tapi yang kita cerita, kalau setiap di antara yang hadir atau yang mendengar malam ini baca selawat istiqamah pagi 100, malam 100, manfaat bukan hanya untuk diri kamu, tapi untuk masyarakat tuan-tuan. Masyarakat juga akan memperoleh keberkatan itu, walaupun masyarakat kamu yang lain itu tak baca selawat. Kenapa? Karena cahaya selawat kepada Nabi akan memadamkan api-api kemungkaran itu, akan memadamkan api. Jadi kita tu kena faham tuan-tuan, nak melawan kemungkaran, nak melawan kebatilan, bukan hanya dengan berdakwah saja, tapi juga dengan wirid. Sebab saya tambah sikit, Maulana kita kalau ada buat ijtima', dia bukan hanya orang bayan, tapi mesti ada majlis, orang panggil zakirin, mesti ada orang yang berzikir, betul tak? Jemaah zikir, mesti ada. Kan ini kekuatan Islam tuan-tuan. Bila kamu istiqamah baca selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin hadirat, maka insya-Allah dia akan memadamkan kemungkaran itu sedikit demi sedikit. Nah, ini cara untuk kita menghindarkan musibah, menghindarkan bukan hanya benda-benda yang haram kemungkaran, tapi musibah juga akan dijauhkan oleh Allah SWT daripada satu negeri, yang mana di negeri itu banyak orang-orang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri rahimahullah, beliau mengatakan, orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, musuh-musuh agama ini, mereka itu kalau kita tengok sanggup berhabis duit untuk berbilion-bilion, mereka habiskan duit untuk mengadakan majlis-majlis. Bagaimana cara dengan majlis itu mereka boleh membahayakan, merosak umat Islam. Hadirin-hadirat, orang-orang kafir yang mencatur dunia ini tidak mau umat Islam mereka berpegang teguh kepada agama. Mereka berfikir, berhimpun setiap hari, buat majlis. Macam mana cara dia berfikir untuk hancurkan umat Nabi Muhammad SAW. Mereka sanggup infak harta yang sangat banyak, bilion-bilion. Kenapa gitu umat Islam tidak mau buat majlis-majlis berselawat kepada baginda Rasulullah, majlis-majlis maulid berbanyakkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Seperti mana orang kafir juga, mereka penghabis duit, mereka berfikir macam mana caranya untuk menghancurkan umat Islam. Maka insya-Allah kalau kita hadirin hadirat mengadakan majlis-majlis selawat istiqamah berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu cara untuk kita nuharibuhum, memerangi balik dakwah mereka. Kalau mereka berusaha untuk membinasakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa cara untuk kita melawan mereka, memerangi mereka, kalau bukan dengan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan amalan-amalan soleh. Senjata yang paling kuat, aqwas silah ba'dal faraid. Senjata umat Islam yang paling tajam, yang paling power setelah kita melaksanakan kefarduan Allah SWT kepada kita adalah kita memperbanyak membaca selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini senjata yang membentengi umat daripada kerosakan-kerosakan akidah, kerosakan-kerosakan akhlak dan lain-lain. Hadirin hadirat, andai saja semua umat Islam, semua orang pagi baca 100 selawat, petang 100 selawat, insya-Allah akan selamatlah kita daripada tipu helah orang-orang kafir, rancangan-rancangan jahat orang kafir untuk menghancurkan umat Islam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Orang-orang kafir, kata Allah SWT, mereka merancang, mereka berfikir, berkonspirasi macam mana cara nak menghancurkan agama Allah. Kata Allah, tapi mereka terlupa, aku juga merancang, aku juga memiliki tipu helah, kata Allah SWT. Dan hadirin hadirat, tentulah tipu helah Allah, tentulah pembalasan rancangan daripada Allah itu jauh lebih hebat daripada perancangan-perancangan busuk musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil akhir, متى كثر الضعف في المسلمين؟ الضعف موجود من فترة طويلة، إن بدأ حب الدنيا
حب الدنيا كان سبب ضعف المسلمين. لكن متى زاد هذا الضعف؟ زاد الضعف كثير جدا في المسلمين، وتقوى الكفار وصاروا أقوى من المسلمين اقتصاديا وسياسيا، وكذلك قوة، صاروا أقوى من حيث الظاهر. عندما ظهرت الفرقة التي منعت الناس من الصلاة على النبي، منعت الناس من المولد، منعت الناس من أنوار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هنا زاد الضعف عند المسلمين. لذلك كان الإمام الديبعي رحمه الله: ولو أن عملنا كل يوم لأحمد مولدا قد كان واجب. لماذا واجب؟ لماذا؟ بسبب الوجوب. عرفوا سر وفائدة أنوار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في تربية المجتمع، في تربية الأولاد، في تربية المجتمع، في تربية البنات، في تقوية الإيمان. يرتبط بأصل الإيمان. أصل الإيمان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل صفات الكمال متفرعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطريقة الوصول إليها بالصلاة عليه أفضل الصلاة والسلام. Jadi hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah, bilakah kita melihat umat Islam ini semakin lemah, semakin hari semakin lemah, semakin terpuruk umat Islam, semakin mereka tidak memiliki apa-apa kekuatan. Hadirin hadirat, sebenarnya kelemahan umat Islam ini telah berlalu lama. Dah lama dah umat Islam semakin melemah semenjak bermula daripada mereka gila dunia, cinta dunia yang berlebihan. Bila umat Islam dah mula cinta dunia, hadirin hadirat, Islam semakin lemah. Tetapi yang Tok Syekh kita tanya kan, semakin teruknya, semakin bertambah, berganda-ganda, semakin hancurnya umat Islam, semakin melemahnya umat Islam, waktu bila? Bilakah umat Islam semakin teruk? Dulu dah teruk dah mula lemah. Tapi semakin teruk parah-parahnya sewaktu bila? Semenjak munculnya fahaman, munculnya kelompok-kelompok, munculnya ideologi-ideologi yang anti maulid, yang anti majlis selawat, yang anti ziarah makam wali, yang anti baca selawat dalailul khairat. Orang yang baca dalailul khairat dianggap kafir, tuan-tuan. Muncul golongan ini, golongan dahulu muncul lebih kurang 100-200 tahun silam. Semenjak itu semakin teruk, hancur umat Islam, makin lemah hadirin hadirat. Kerana itu bahaya tuan-tuan. Semakin kita terpengaruh pada golongan-golongan yang anti maulid, anti selawat kepada Nabi, anti majlis tarekat dan lain-lain, kita akan tengok umat Islam semakin lama semakin lemah. Tapi insya-Allah kalau kita umat Islam semakin banyak baca selawat, kita ikut tarekat ini tarekat itu yang benar, tarekat Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita akan tengok walaupun tak laju tapi secara pasti dia akan semakin kuat. Umat Islam akan semakin kuat tuan-tuan. Ruh umat Islam akan semakin kuat. Karena itu hadirin hadirat, kita selalu mendengar di dalam Maulid Ad-Daibai, Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai bagi tahu apa dia? Kata beliau, walau anna amilna kulla yaumin li ahmada maulidan qad kana wajib. Andai saja kita semua umat Islam ini buat majlis maulid bukan 40 hari, bukan Rabiul Awal saja, tapi setiap hari sepanjang tahun maulid, tak ada maulid arba'in, maulid sepanjang tahun. Andai kan kita buat macam tu pun, itu pun hukumnya boleh jadi wajib tuan-tuan. Kamu ingat kamu dah settle bayar betapa agungnya jasa Nabi kepada kamu dah settle, tak, itu masih lagi wajib kamu kerjakan. Andai saja kamu tahu. Tapi kerana kita tak tahu, ataupun kita tahu tapi kerana kita banyak keperluan tugasan-tugasan yang lain, kita pun tak buat maulid setiap hari. Tapi ada kata kita buat itu pun wajib terhadap baginda Nabi SAW. Wajib? Ya Abdurrahman Ad-Daibai, Tuhan mengatakan wajib baca maulid kepada Nabi setiap hari. Ya ke? Macam mana wajib tu? Kenapa mereka mewajibkan? Para ulama mewajibkan kita banyak baca selawat, banyak baca maulid kepada Nabi. Kenapa? Kerana annam arafu asir. Mereka mengetahui rahasia, mereka mengetahui kehebatan yang Allah SWT letakkan dalam majlis-majlis maulid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyaknya majlis maulid, banyaknya majlis baca salawat, majlis dalailul khairat, majlis mudhariyah, majlis burdah dan lain-lain ini, taqwiyatul iman, akan memperkuat iman setiap di antara kita. Bahkan majlis-majlis umpama inilah yang akan mengikatkan kita pada aslul iman, pada fondasi segala keimanan, iaitu baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Segala akhlak-akhlak yang baik, segala kemuliaan ketakwaan, semuanya mutafarri'un, ada bercabang.
adalah terambil daripada sumbernya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu salah satu cara untuk kita mewarisi sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat ketakwaan, kuatnya Islam dan iman kita adalah kita menyandarkan diri kita kepada sumbernya, iaitu baginda Nabi Muhammad SAW, dengan cara kita banyak baca salawat, banyak baca maulid Nabi, banyak mendengar majlis-majlis hadis-hadis baginda Rasulullah SAW, sunnah-sunnah Nabi yang dihidupkan. Ini kita mengikatkan diri kita kepada sumber dari segala-galanya, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ونختم هذا المجلس بسؤال من الحاضرين. من عنده سؤال يتفضل حتى لا نطيل عليكم. سؤال واحد حتى يستفيد الحاضرون شيء في أمور الفقه. Jadi hadirin hadirat, kami akhiri majlis pada malam ini dengan memberi peluang kepada hadirin hadirat satu soalan saja, supaya tidak panjang-panjang waktu, diberikan satu soalan ilmu fiqh lah, soalan fiqh tuan-tuan, supaya yang mendengar juga dapat manfaatnya insya-Allah tuan-tuan. Boleh bagi soalan insya-Allah. Ini insya-Allah setiap pengajian macam ni tuan-tuan. Jadi bulan depan pengajian dah siap-siap dulu soalan, jangan bosan nak memikir apa benda ni, betul, jangan. Jadi tuan-tuan kan sekarang dah pegang handphone, kalau satu hari tuan-tuan ada muskilah langsung rakam suara. Nanti bulan depan saya nak tanya share sekian-sekian. Boleh tak orang dah kahwin 4, lepas tu nak kahwin baru lagi, ceraikan 4 macam mana ke? Rakam contoh mungkin Haji Anas ke ataupun macam ke, macam tu contoh. Tapi tak kan. Agus tersalah orang. Agus. InsyaAllah soalan boleh. Fadhal. Kita bawa anak kita yang balik Anak kita yang balik bawa ke masjid. nak bawa ke masjid. Boleh digalakkan ataupun أعطي الميكروفون. anak kita yang belum balik, Ya. kita nak galakkan dia ke masjid. Kita macam kita nak galakkan dia dalam Nah, jadi apakah nanti kalau bawa mengganggu termasuk kita berdosa ke apa macam tu? Yas'al an auladihi as-sighar lam yablughu idza hu yurid ila al-masjid hal yahmil ma'ahu auladuhu liyurabbiyahum ala hudur masajid, lakin kama araftum anna as-sighar idza dakhala al-masajid yushawishun ala al-hadir fa kayfa al-makhraj kayfa ra'yukum hadha? الأولاد يقول العلماء حكم دخول الصبي إلى المسجد إذا كان الصبي مميز يجوز دخوله إلى المسجد، وإذا كان غير مميز لا يدخل للمسجد، لأنه ربما يكون فيه نجاسة، قد يكون في ثيابه نجاسة، فإذا كان ضروري يمكن أمه تجلس في ما يسمونه حريم المسجد، لأنه تجد عندكم في المساجد هنا في ماليزيا موجود مثل مكان للجلوس خارج المسجد، يمكن تجلس هناك عند المكان الذي معد للجلوس خارج المسجد، لكن داخل المسجد إذا كان الصبي غير مميز الفقهاء يمنعون من دخوله، وخاصة إذا كان فيه نجاسة. وإذا كان مثلا متيقن أنه لن يلعب يجعله أمامه لا بأس بذلك، شوف، لكن الأفضل أنه لا يدخل إلا إذا كان مميزا. Jadi kata Tuan Syekh, para ulama memberitahu bila kita nak pergi ke masjid, membawa anak-anak kita bersama ke dalam masjid, syaratnya anak-anak itu mesti telah tamyiz, walaupun belum balik. Dah tamyiz, tuan-tuan, tamyiz biasa umur 7 tahun, berapa tahun macam tu lebih kurang, dah tamyiz. Jadi maka dibenarkan anak-anak yang setelah tamyiz masuk ke dalam masjid. Adapun anak-anak yang belum tamyiz, baru 2 tahun ke 3 tahun, kadang-kadang dia nak buang air, main suka hati buang air, maka dilarang oleh para fuqaha, tidak boleh bawa masuk dalam masjid. Kenapa tak boleh bawa masuk dalam masjid? Kerana dikhawatirkan menajiskan kawasan solat, tuan-tuan. Itu aja penyebab dia, dikhawatirkan. Jadi hadirin hadirat, lantas kalau saya terpaksa juga bawa anak saya yang belum tamyiz ke dalam masjid, macam mana? Maka hendaklah si suami masuk dalam masjid, isterinya mungkin jaga dulu dekat bahagian luar. Biasanya sekarang di banyak-banyak tempat masjid-masjid telah disediakan wakaf-wakaf ataupun tempat-tempat yang bukan ruang solat, betul tuan-tuan. Itu bawa-bawalah anak-anak kita di situ kalau belum tamyiz. Tapi kalau dah tamyiz, dibenarkan bersama-sama dengan kita di dalam masjid.
lau mumayyizun khalas dia dukhul masjid, lakin yatakallamun hal ya'sam awal itu. لا يربيه لا يتركه بعد ذلك، لا يكفي إدخاله إلى المسجد. نعم. أدخله إلى المسجد وعرفه آداب المسجد وإلا يأثم. Jadi bila kita anak-anak yang datang tu, kita boleh bawa masuk sekali ke dalam masjid bersama-sama dengan kita, tapi dengan syarat kita kena ajarkan dia adab-adab dalam masjid. Nak, kau jangan bising dalam masjid. Nak, kau jangan begitu. Cara macam mana? Suruh dia duduk depan kita, tuan-tuan. Suruh dia duduk depan kita. Kalau dia nak bercakap apa, kita tak boleh banding dia. Tapi ada kata kita bawa anak kita ke dalam masjid, tapi kita biarkan anak kita kat belakang, walaupun dah habis dia bising, maka kita dikhawatir akan berdosa, tuan-tuan, kerana anak kita mengganggu orang-orang solat. ولهذا الفقهاء رضي الله تعالى عنهم في صلاة الجماعة يقسمون الصفوف إلى 3 أقسام. أولا البالغين، الرجال البالغين في الصف الأول. بعد صفوف الرجال الصبيان المميزين. الصبي المميز صلاته صحيح. الصبي المميز يكون في الصف الثاني أو بعد الكبار، بعد البالغين، سواء في الصف الثاني أو الثالث أو غيره. بعد الصبيان النساء، فالنساء يكون في الصف الأخير، لكن أولا الكبار البالغين ثم المميزين ثم بعد ذلك صف النساء. Kerana itu para ulama-ulama fiqh memberikan aturan solat di dalam masjid kepada 3 bahagian. Saf yang terawal, saf 1, saf 2 yang terawal ke apa ke, maka diperuntukkan khusus untuk mereka-mereka yang dah berakal, yang telah akil balik, khususnya orang tua ataupun remaja-remaja yang telah akil balik. Itu bahagian pertama. Bahagian kedua diperuntukkan untuk kanak-kanak yang telah memayyiz, telah tamyiz walaupun belum akil balik. Kerana anak-anak yang telah tamyiz, dia tahu nak makan tangan mana, nak cebok tangan mana, macam tu contoh tuan-tuan, yang telah tamyiz, solat mereka tetap sah. Maka mereka tahu di bahagian kedua. Supaya apa dia? Supaya tidak bersama-sama dengan golongan awal, kerana dikhawatirkan akan mengganggu. Saf yang ketiga, bahagian yang ketiga adalah untuk kaum wanita. قال العلماء وهذا الترتيب إذا حضروا كلهم إلى المسجد دفعة واحدة في وقت واحد، إذا نقدم الكبار ثم المميزين ثم النساء. أما إذا كان المميز سبق إلى الصف، السابقون، لماذا أنت الكبير متأخر؟ فيأتي الصبي المميز مبكرا وجلس في الصف الأول، وبعد يأتي الرجال البالغين، أنت صغير تأخر، يؤخر الصبي المميز ويجلس مكانه. إذن أنت البالغ تصلي في مكان مغصوب، ليس لك ثواب الجماعة. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, ini cara pengaturan saf itu kata ulama. Kalau masuk masjidnya serentak, datangnya sama-sama tepat waktu datangnya. Maka bila semua dah datang serentak, barulah diaturkan ini untuk yang tua-tua, untuk yang dah akil balik, ini baru untuk anak-anak kecil tamyiz, itu baru perempuan. Tetapi hadirin hadirat, andai kata datangnya tak sama, yang datang yang awal budak-budak sekolah, budak-budak yang darjah 3, darjah 4 tu datang awal, datang masjid. Maka bila datang masjid, dia pun duduk kat saf awal. Kamu pak tua, itulah dah berumur tua tapi datang masjidnya lambat. Contoh, itulah. Kamu pak ustaz, walaupun ustaz tapi datangnya lambat. Datang lambat pak ustaz. Tiba-tiba datang ke masjid, waktu solat, ada budak kecil, ni belakang kau budak main jauh-jauh. Macam tu. Kamu pun ambil tempat dia. Dia ambil tempat si budak tu, kamu pun solat Allahu Akbar. Solat berjemaah tuan-tuan. Bagus solat berjemaah, tapi tuan-tuan, main jemaah kamu tak ada pahala. Kenapa? Kamu telah jadi perampas. Kamu telah merampas tempat anak kecil tersebut. Fasabiqun as-sabiqun. Orang yang awal diberi awal. Kamu kalau nak di sop awal, kamu kena datang awal. Ini datang lambat. Tiba-tiba datang lambat, tengok ada budak kecil. Oh, ni budak kecil ni kena main belakang-belakang. Kamu jadi kalah, tak boleh tuan-tuan. Jadi itu caranya seperti itu, pengaturan sofnya. وهناك قول عند الشافعية قال لا نجعل الصبيان صف ثاني. الصبي لا نجعله في الصف الثاني، لأن لو جعلناهم في الصف الثاني ربما يتكلمون في أثناء الصلاة، أو كل واحد يمزح مع الآخر، هكذا يمزح يضربه في رأسه ثم يصلي. لا، قال بعض الفقهاء نجعل بين كل كبيرين صبي، واحد كبير صبي كبير بالغ، ثم تجعل بينهم صبي مميز حتى لا يمزحون مع بعضهم البعض، كما تشاهد حتى الطلاب الصغار والمميزين حتى في المعاهد تجدهم يصلون ثم كل واحد يمزح مع الآخر أثناء الصلاة، لم يجد وقتا للمزاح إلا في الصلاة.
Al-Mumayyizun. مميز نعم. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, walaupun begitu ada juga pendapat yang mengatakan anak-anak kecil itu, budak-budak ni kita tak jadikan mereka saf kedua, tak tuan-tuan. Maka cara dia yang terbaik adalah kita solat, ni budak-budak kecil taruh, setiap anak kecil itu ada orang dewasanya. Tidak ada orang anak kecil, ada orang dewasa. Kenapa? Karena kalau mau khusus mereka bagian saf kedua. Yang tua-tua, yang alim-alim semua kat depan. Akhirnya apa dia? Puak-puak yang buat main ni akhirnya dah jumpa kawan dia, tambah menjadi main dia. Tambah bising tuan-tuan. Kerana itu jangan buat macam tu. Jadi apa dia? Kita asing. Ini orang tua ada satu, ni budak-budak. Orang tua satu budak-budak. Jadi mereka apa dia? Mereka tidak mudah untuk bermain-main. Mereka tak berjumpa dengan kawan-kawan mereka. Karena budak-budak ni kadang-kadang mereka tu macam kat rumah tak bermain pula. Macam tak ada futsal pula tak bermain. Macam tak ada taman untuk bermain-main pula tuan-tuan. Jadi mereka nak main hanya dalam solat saja. Waktu solat paling seronok dia main tu tuan-tuan. Kerana itu kita aturkan solatnya seperti itu. Gilir-gilirkan dengan yang dewasa insya-Allah. لهذا قال الإمام الدميري فائدة وضع الصبي بين بالغين بين كبيرين فائدتين. أولا حتى لا يلعب في الصلاة. الفائدة الثانية حتى يتعلم من الكبير الصلاة، يستمع ماذا الكبير يقرأ، كيف يركع، كيف يعتدل، يتعلم منه الصلاة بالفعل. Jadi yang berpendapat seperti itu adalah Imam Ad-Damiri rahimahullah. Imam Ad-Damiri rahimahullah bagi tahu, kalau kamu atau saf seperti yang saya syorkan tadi, selang-seli anak kecil dengan orang dewasa itu, ada dua faedah. Yang pertama faedahnya mereka tak dapat bermain kerana sebelah mereka pak tua. Itulah, kalau sama dia bermain, tapi bila ni orang tua, selang-seli, maka mereka faedah yang pertama mereka tak bermain-main. Nombor dua, faedah dia apa dia? Si anak kecil itu boleh mendengar bacaan daripada pak tua yang ada di sebelah dia. Dia dengar, oh pak cik ni baca sekian. Jadi cara tak langsung, dia tahu cara bacaan Al-Quran, cara sebutan yang betul, solat yang betul macam mana, tidak bergerak-gerak dan lain. Dia dapat faedah belajar kerana dia dikelilingi, dia diapit oleh orang-orang yang telah dewasa. والله سبحانه وتعالى أعلم. والله. نكتفي بهذه المسألة، وإن شاء الله من عنده سؤال يستعد في الدرس القادم بإذن الله. Allah Ta'ala a'lamu bisawab. Kita mencukupi dengan soal jawab ini, dan insyaAllah yang ada soalan pada pengajian yang akan datang dah siap-siap soalan insyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.